Salam sejahtera. Kami ialah pelajar dari UMS. Video ini dihasilkan oleh kumpulan 8 daripada program pemikiran politik semasa. Apakah maksud kebebasan bersuara? Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau lapisan. Kebebasan bersuara terdiri daripada percakapan verbal, tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea. Hak kebebasan bersuara tidak bersifat mutlak. Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia di dalam Perkara 19 Peristiharan Hak Asasi Manusia Sejagat dan diiktiraf dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa dalam Perjanjian Antarabangsa mengenai hak sivil dan politikal ICCPR. ICCPR mengiktiraf hak kebebasan bersuara sebagai hak untuk mendapatkan pendapat tanpa gangguan. Manusia mempunyai hak untuk menyatakan pendapat mereka masing-masing. Kebebasan bersuara di Malaysia. Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum dan bangsa, maka kebebasan bersuara perlu dikawal agar tidak menimbulkan keadaan yang boleh menyebabkan rusuhan berlaku di negara kita. Tun Dr. Mahathir pernah menyatakan, rakyat Malaysia mestilah bertanggungjawab dalam menggunakan hak kebebasan bersuara kerana ia tidak boleh disalahgunakan. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat tidak boleh menyebarkan khabar angin, perkara yang akan menjejaskan imej kerajaan. Topik sensitif seperti diskriminasi perkauman. Tindakan ini boleh menyebabkan huru-hara di negara kita. Skop kebebasan bersuara, kebebasan akademik, kebebasan akses kepada maklumat, kebebasan media, kebebasan berkaya, kebebasan berpolitik. Kebebasan akademik, kebebasan untuk mengutarakan pendapat yang berasaskan bukti yang sah, melindungi ahli akademik dan institusi pengajian tinggi daripada kekangan yang tidak munasabah terhadap aktiviti profesional mereka. Kebebasan akses kepada maklumat, hak untuk mendapatkan privasi yang ada pada teknologi maklumat dan setaraf dengan hak untuk menyampaikan maklumat. Undang-Undang Kebebasan Maklumat menetapkan peraturan dalam pemerolehan maklumat yang dipegang oleh badan-badan kerajaan. Kebebasan media, suatu unsur penting dalam negara yang mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi, idea dan amalan barat berkaitan demokrasi dan pembabitan rakyat dalam menjayakannya. Kebebasan berkaya menyatakan apa yang tidak mahu didengari atau tidak diterima dalam kalangan masyarakat. Kebebasan berkaya sukar untuk dicapai oleh sebab-sebab seperti perbezaan pandangan, perbezaan pengetahuan terhadap sesuatu, terutama perkara yang berkaitan dengan adat dan latar belakang. Kebebasan berpolitik, hak yang diberikan kepada semua orang tanpa mengira kaum, jantina, agama atau warna kulit seseorang, merujuk kepada hak untuk turut serta dalam proses politik selain dari menerusi peti undi. Dalam erti kata lain, kebebasan ini merangkumi kebebasan berucap dan melahirkan perasaan, berhimpun dan berpersatuan. Undang-undang yang mengawal kebebasan bersuara. Akta Hasutan 1948. Akta ini diwujudkan untuk memberi peruntukan hukuman kepada kesalahan hasutan yang dilakukan. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan AMCP 1984. Akta ini dapat menyekat akhbar-akhbar dan majalah-majalah yang menerbitkan isu-isu sensitif yang boleh memecah belahkan perpaduan di Malaysia. Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKLU 1971. Akta ini diwujudkan untuk membatasi aktiviti-aktiviti pelajar dalam politik negara. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini dapat menangani isu-isu yang boleh menjejaskan keharmonian negara, terutama sekali apabila membabitkan penghinaan kaum, agama dan institusi beraja di Malaysia.
Kesan positif kebebasan bersuara. Terutamanya, boleh menyatakan sesuatu hak sebagai satu landasan yang bersifat kesefahaman kepada kaum lain. Sebagai contoh, masyarakat Islam mementingkan makanan halal untuk memenuhi tuntutan agama. Keduanya, dapat mengekalkan semangat demokrasi yang telah diamalkan di Malaysia sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kebebasan bersuara dan memberi pendapat adalah asas kepada kewujudan demokrasi dalam sesebuah negara. Ketiganya, membantu negara Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih baik. Contohnya, dengan memberikan pandangan dan kritikan yang membangun. Keempatnya, dapat menyatakan hasrat untuk menyokong pelbagai hak asasi manusia yang lain. Contohnya, kebebasan bersuara membolehkan seseorang menceritakan kisah mereka, membantu dan memegang tampuk pemerintahan pada standard hak asasi manusia antarabangsa. Kesan negatif kebebasan bersuara. Kesan pertama, menyebabkan masyarakat melebihi batas sehingga menghina kepada institusi raja. Contohnya, penghinaan yang memaki dan menggunakan kata-kata lucah terhadap institusi raja dan menyunting gambar pemimpin dengan gambar lucah dan menghina menteri. Kesan kedua, punca keratakan perpaduan, kehilafan individu yang mementingkan diri tanpa mempersoalkan sensitiviti perkauman. Contohnya, individu yang mempermainkan adat atau agama sesuatu bangsa. Kesan ketiga, mengganggu keselamatan negara. Contohnya, gabungan pilihan raya bersih dan adil bersih yang pernah berlaku dahulu, membakar bangunan, kedai dimasuki pencuri dan ramai individu tidak bersalah diserang. Kesan keempat, menggugat perkembangan ekonomi negara. Apabila huru-hara berlaku di negara kita, pelancong berasa negara kita tidak selamat, maka mengurangkan kadar pelancong datang ke Malaysia menyebabkan sumber utama ekonomi negara terjejas. Apa yang dapat kita simpulkan? Pertamanya adalah kebebasan bersuara merupakan jaminan kebebasan berpolitik di negara ini. Keduanya adalah kebebasan bersuara mempunyai peranan yang besar dalam memastikan kelangsungan sistem demokrasi yang menjadi asas perlembagaan persekutuan. Ketiganya adalah internet merupakan medium yang paling murah dan senang untuk menerbitkan sesuatu mesej kepada khalayak umum yang lebih luas tanpa mengira sempadan masa maupun negara. Keempatnya adalah usaha-usaha bagi mendaulatkan hak asasi manusia. Ini harus diteruskan lagi bagi menjamin kelangsungan dan kebahagiaan generasi yang akan datang. Terakhirnya adalah sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat haruslah berhati-hati semasa mengaplikasikan hak kebebasan bersuara dalam kehidupan seharian.